Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ni'matihi wal walah. Allahumma futuhal arifin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattahu ya alim. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan salihah. فقال الله سبحانه وتعالى مخبرا وآمرا في كتابه المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأماتهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi hadirin mukminin, sidang pendengar, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ibu ayah, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberkati Allah Ta'ala. Jadi syukur takzim maha suci Allah atas segala nikmat Islam dan juga nikmat Islam dan iman pada hari ini. Allah bagi kita kesempatan bersua muka walaupun dalam keadaan yang masih terhalang. Adapun yang kita usahakan ini mudah-mudahan mendapat kebaikan, dikurniakan ganjaran yang setimpal dan diangkat sebagai amal kebaikan dan dikira soleh di sisi Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah pada hari ini kita sambung kuliah seperti biasa, iaitu sambungan daripada hadis yang saya bacakan pada minggu-minggu yang lalu, iaitu bahagian terakhir daripada hadis yang bertajuk 7 golongan yang mendapat naungan di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat, ataupun ciri-ciri masyarakat yang kita idamkan. Jadi pada bahagian yang terakhir ini, iaitu pada golongan yang ketujuh yang dinyatakan pada hadis tersebut. Jadi tuan-tuan, kita hayatilah pada kuliah yang lalu, kita ambil istifadah ataupun pengajaran dan pedoman nasihat daripada hadis tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita belajar, apa yang kita dalami, apa yang kita tekuni ini menjadikan kita seorang hamba yang boleh beramal dengan faedah-faedah yang kita ambil daripada mutiara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada bahagian yang terakhir ni, iaitu pada hadis yang saya bacakan pada kuliah yang lalu, iaitu pada golongan yang ketujuh yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun zakarallahu khaliyan fafadat ainahu, seorang yang mengingati Allah Ta'ala, iaitu seorang yang dia zikir ni, zakara dengan maksud dia ingat, ataupun dalam apa jua tindakan dia, sama ada dia melazimi dengan perbuatan ataupun dengan perkataan, iaitu secara sendirian ataupun secara berjemaah sekalipun, sehinggalah mengalir air mata dia, sehingga dia menitiskan air mata, iaitu dengan dia berhajat kepada keredaan Allah Ta'ala, dia berhajat kepada maghfirah, dia berhajat kepada keampunan di sisi Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, yang dinyatakan dengan maksud dalam hidup kita ni, banyaklah kita mengingati Allah Ta'ala dalam apa jua bentuk sekalipun, dan juga banyaklah kita memohon keampunan di sisi Allah Ta'ala, kerana terlalu banyak dan tidak ada di kalangan kita yang terhindar daripada melakukan dosa di sisi Allah Ta'ala. Oleh yang demikian, maka lazimilah dalam keadaan kita memperbanyakkan istighfar, memohon keampunan di sisi Allah Ta'ala, dan juga melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, dan dengan asbab itu kita berharap Allah memberikan kita keampunan dan Allah meredai kehidupan kita. Allah redha ke atas kita sepanjang kehidupan kita di dunia, dan juga insya-Allah Allah merahmati kita pada hari pertemuan dengannya di akhirat kelak. Jadi kesimpulan daripada golongan ni, jadi saya nak sebut satu renungan daripada ayat Allah Ta'ala yang Allah nyatakan di dalam surah Ali Imran ayat ke-191. Jadi yang berbunyi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Iaitu siapa dia orang yang disebut dalam ayat ni, iaitu orang-orang yang mengingati Allah Ta'ala sambil dia berdiri, sambil dia duduk, ataupun dalam keadaan dia berbaring. Apa jua keadaan pun dia lazimi dalam hidup dia adalah dia memperbanyakkan mengingati Allah Ta'ala. Sama ada dia dengan penglihatan dia, dengan perbuatan dia, dengan perkataan dia, hanyalah dengan dia mengambil faedah-faedah yang baik, dengan tujuan dia mengingati Allah Ta'ala,
Seraya dia berkata, dan dia mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mereka berkata, wahai Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami daripada azab neraka ataupun seksa neraka Allah Ta'ala. Ayat ni tuan-tuan yang kalau kita baca dalam banyak tafsir, dinyatakan di antara asbabun nuzul ayat ini adalah ketika mana Nabi SAW pada satu ketika baginda di rumah dia. Nabi ketika itu dia berbaging, Nabi hampir menjelang waktu subuh. Sayyidina Bilal bin Rabah lalu di rumah baginda SAW dan Nabi menangis, Nabi menitiskan air mata. Dan bila ditanya oleh Sayyidina Bilal bin Rabah mengapakah menyebabkan Nabi menangis, dan Nabi seolah-olah sangat bersedih hati, disebabkan ayat ni bila mana dia turun menyebabkan gentarlah hati baginda, takutkan Allah Ta'ala. Sebab tuan-tuan, setiap dalam keadaan yang jadi dalam hidup kita ni adalah di antara panduan yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah dengan kita mengambil kebaikan daripada apa yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala. Contoh dia ketika mana terbenamnya matahari, terbitnya matahari, berlakunya gerhana dan lain-lain. Sesungguhnya ayat-ayat Allah ni dia banyak bentuk, antaranya ayat makruah, ayat yang dibaca, ayat manzurah, ayat yang kita lihat. Al-Quran tu ayat makruah yang kita baca, adapun manzurah ayat yang kita lihat. Ada orang dia dapat hidayah dengan dia melihat kebesaran Allah Ta'ala. Nabi bila sebagaimana kata Abdullah ibn Mubarak, tiap-tiap kali terbenamnya matahari dia merasakan bahawa amal dia tidak pernah bertambah, tetapi umur dia bertambah. Jadi macam kita lah tak? Kita ni adakah kita mengambil kebaikan daripada apa yang telah dijadikan, yang diciptakan oleh Allah Ta'ala? Itu sebab dalam perkataan, dalam pedoman daripada ayat yang dibacakan ini, jadi kita renungilah, ingatlah Allah dalam apa jua keadaan sekalipun. Banyaklah kalau kita tu sebab di antara amalan yang baik ketika mana kita bangun malam. Kita bangun malam sebagai contoh. Bangun malam ni tak semestinya kita solat. Kadang kita ni ada masyakkah, ada halangan. Kita ponik tak, kita ni ada urusan kerja kita di pagi hari, dan juga kita dipenuhi dengan rutin-rutin kita pada seharian hari daripada pagi sampai ke petang, yang menyebabkan pada waktu malam kadang-kala kita terlepas daripada peluang dan mendapatkan ruang untuk bangun malam. Jadi adalah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebab bila kita bangun malam, kita terjaga tak? Ada orang kadang dia terjaga dia nak makan, ada orang kadang dia terjaga dia nak minum, ada orang kadang-kadang dia terjaga ni sebab dia nak dia nak terbesar tak, ataupun dia nak terkencing. Ada kadang-kadang orang dia terbangun malam ni dia beralih tempat tidur. Ada orang dia bangun malam sebab dia nak tengok bola. Ada orang dia bangun malam kadang dia tak selesa lah. Tapi ada amalan-amalan yang ditunjukkan oleh Nabi bagi orang yang dia terlepas ruang untuk dia mendapatkan kekuatan untuk dia bangkit malam, adalah dengan dia mengucapkan beberapa zikir yang hebat. Zikir. Orang yang bila dia bangun malam ni, disebut dalam hadis Bukhari, dia kata Nabi SAW berpesan, siapa yang dia bangkit malam, maka paling kurang hendaklah dia mengucapkan zikir. Apa dia zikir tu? Iaitu yang disebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan di hujung zikir tu sebutlah satu perkataan, Allahumma ighfirli, ataupun lazimilah perkataan Allahumma ighfirli ataupun Rabbi ighfirli, wahai Tuhan ampunkan aku ya Allah. Ataupun dalam keadaan kita doa cukup sekadar, ya Allah ampunkan aku. Jadi hadirin mukminin, lazimilah zikir-zikir ni sebagai tanda kita ingat kepada Allah Ta'ala. Walaupun mungkin pada dia bacaan dia ringkas, tapi di sisi Allah Ta'ala, di sisi Nabi, dia merupakan kebaikan yang sangat hebat, kebaikan yang maha dahsyat. Ini yang diarahkan ataupun yang diperintahkan ataupun yang ditunjukkan dalam sunnah Nabi SAW. Jadi kita ambillah peluang. Nanti saya ceritalah ada antara kelebihan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang seterusnya dia kata, dan peliharalah kami daripada seksa api neraka. Itu sebab dalam banyak
adab-adab zikir ni kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Dalam ayat ni dia kata subhanaka, kan? Kita contoh, kita baca zikir Nabi Yunus alaihi salam, kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, kan? Ada ulama kata paling kurang ada 3 keadaan di sana yang perlu kita usahakan. Yang pertama sekali, ulama kata syarat dia adalah kita la ilaha illa anta, iaitu kita meletakkan, mentauhidkan Allah Ta'ala ni pada kedudukan yang paling tertinggi, kan? Kedudukan yang paling tinggi, iaitu Tuhan ni adalah Rabb, Tuhan itu adalah Allah, Tuhan itu adalah Tuhan yang kita sembah, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kita ibadati, yang kita sembah, yang kita lakukan perintah atas perintahnya, dan yang kita tinggalkan larangannya atas larangannya. Dan yang keduanya, puji Allah Ta'ala, puji Allah Ta'ala subhanaka, kan? Meletakkan kedudukan Allah dengan pengiktirafan segala puji bagi Allah. Tidak ada puji yang paling tinggi, pujiannya hanyalah kita pulangkan kepada Allah Ta'ala. Dan dalam bab tu juga ulama kata hendaklah kita ni mengaku silap, kan? Kita mengaku silap. Inni kuntu minadh zalimin, wahai Tuhan, kami ni orang yang banyak melakukan kezaliman, kami ni orang yang banyak melakukan dosa, kami ni orang yang banyak melakukan maksiat, perkara-perkara mungkar dan sebagainya. Barulah di sana kita memohon hajat. Di sini ditunjuk beberapa faedah daripada ayat ni, iaitu subhanaka, wahai Tuhan, tidak ada Tuhan maha suci engkau wahai Allah, iaitu Tuhan yang paling tinggi, kan? Yang suci daripada, kudus daripada segala-gala, kan? Pujian iaitu yang kita letakkan, yang kita dambakan kepada Allah Ta'ala. Dan kita memohon hajat, kan? Iaitu peliharalah kami daripada seksa api neraka. Ada orang dia minta ampun kepada Allah sebab keampunan, sebab kita baca doa yang paling ringkas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan, berikan kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jauhkan kami daripada azab api neraka, kan? Ada doa tu disambung, wa adkhilna jannata ma'al abrar, masukkan kami ni wahai Tuhan ke dalam syurga-Mu ya Allah, kan? Dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan. Jadi kita minta di sisi Allah Ta'ala. Sebab apa ulama kata gini? Sebab ada benda yang kita tak boleh minta dengan makhluk, antaranya keampunan, kan? Bolehlah kita minta, kalau kita salah sesama makhluk, kita mohon ampun sesama makhluk. Tapi ada benda bab kita berdosa, kita ni ada kesalahan dan kesilapan pada Allah Ta'ala, kita hanyalah, dan keampunan tu hanya selayaknya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada diri kita. Dan juga memohon hajat dalam keadaan minta dijauhkan daripada api neraka Allah Ta'ala. Maka di sini disebut jauhkan kami daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Itu sebab neraka ni tuan-tuan, kalaupun diberi secara percuma, kan, ataupun disebut sebagai gratis tak, jangan kita minta masuk lah, sebab kita tak telarat masuk tu. Sebab kita doa tu paling ringkas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, jauhkan kami daripada azab api neraka. Sebab azab, dalam pedoman hadis yang kita baca sebelum ni adalah orang yang mendapat naungan dan jaminan perlindungan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Jadi apa yang kita nak, kita tak nak masuk neraka, kita tak nak masuk neraka Allah Ta'ala. Ni di antara pedoman ayat ni. Mudah-mudahan dengan tadabbur ayat secara ringkas hari ni memberikan kita panduan, untuk kita kekal beramal dengan kebaikan. Jadi dan saya konklusikan, ni di antara amalan-amalan yang diajarkan oleh para ulama, datang daripada Nabi SAW, dan zikir-zikir yang maksur, iaitu bacaan-bacaan yang utama lagi terpuji. Jadi 12 kelebihan zikir 4 kalimah. Apa zikir tu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi secara ringkas ni tuan-tuan, saya sertakan di sini agar kita ni senantiasa menjadi orang yang banyak melazimi, iaitu ingatlah Allah, dibasahi lisan kita dengan kita memuji Allah Ta'ala, membesarkan Allah Ta'ala dan sebagainya. Dan juga dalam kehidupan seharian kita adalah ruang yang Allah izinkan kepada kita untuk kita ingat kepada Dia, ingat kepada Allah Ta'ala. Itu sebab Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah diajarkan oleh Nabi SAW satu doa yang hebat. Doa ni Nabi bagi sebab tanda kasih Nabi kepada dia. Nabi kata, inni uhibbuka, aku ni sayang dan cinta kepada engkau wahai Muaz, maka lazimilah, fala tadak duburi kulli salatin antakul, setiap kali lepas kau daripada solat, hendaklah kau baca
di antara doa ni. Nabi bila sayang ke sahabat, Nabi banyak bagi doa, Nabi banyak bagi bagi sesuatu yang bermanfaat kepada sahabat tu sendiri. Apa doa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ni kita tahu dah, cuma yang jarang kita buat, kita baca lah tu yo, kadang-kadang tak. Jadi tuan-tuan, sebelum bagi salam pun disunahkan baca doa ni, ataupun setelah kita bagi salam kita baca dia di dalam doa kita. Lepas kita zikir tu, kita baca doa ni kan, doa yang diajarkan oleh Nabi. Ringkas dia, Allahumma a'inni ala zikrika, wahai Tuhan bantu aku ingat kepada Engkau. Jadi kita ingat Allah ni bukan atas usaha kita semata-mata, tapi sebab izin Allah Ta'ala kan. Wa syukrika, tunjukkan jalan aku agar senantiasa mensyukuri nikmat-Mu kan, jalan syukur tak. Syukur ni bukan sekadar kita ucap Alhamdulillah, tapi syukur dengan makna kita kabul atas apa yang Allah berikan kepada kita. Syukur dengan makna kita redha dan pasrah, sama ada banyak ataupun sedikit, yang akhirnya menjadikan kita seorang hamba yang tunduk kembali bertakwa kepada Allah dengan jalan ketaatan, melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Wa husni ibadatik, dan cantikkan, perelokkan, perhiaskan diri kami dengan ibadah yang baik. Jadi itu di antara doa. Jadi kita minta bantuan daripada Allah Ta'ala. Jadi di antara zikir yang digalakkan untuk kita lazimi lah. Tuan-tuan, paling kurang zikir ni kita baca 33 kali lah. 33 kali dalam salat kita. Lepas semayang tu duduklah sekejap kan. Jangan doreh kita nak bongkar, nak pergi mana tak kan? Jangan doreh kita nak bangun. Paling kurang kita duduk sekejap, seketika waktu kita ambil, bacalah zikir ni. Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Paling kurang 33 kali. Jadi dalam maksud yang ringkas ni tuan-tuan, saya sertakan sedikit daripada 12 kelebihan tersebut dalam paparan ni. Mudah-mudahan kita ambil kebaikan dan menjadikan kita seorang orang yang boleh, bukan sekadar kita dengar kuliah ni, kita dengar lah ni untuk pesanan diri saya dan juga pesanan saya pada tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan kita boleh melazimi di antara zikir-zikir yang maksur, zikir-zikir yang utama yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi yang dikatakan yang pertama tu fadilat tentang kelebihan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadis yang pertama sekali, ucapan yang sangat dikasihi dan disukai oleh Allah Ta'ala. Jadi di antara banyak-banyak ucapan, dalam ucapan kita memuji Allah, membesarkan Allah, mentauhidkan Allah Ta'ala adalah ucapan ni. Iaitu kata Samurah bin Jundub, dia kata sabdaan Nabi SAW bermaksud di antara ucapan yang sangat disukai, yang dikasihi oleh Allah Ta'ala adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini disebut dalam riwayat Imam Muslim. Jadi kita baca ni di antara zikir yang sangat dicintai dan disukai dan dikasihi oleh Allah Ta'ala kan? Yang lain, yang kedua disebut di antara kelebihan Nabi SAW sangat mengasihi. Tadi Allah suka, tadi Allah cinta. Yang kedua pula kata sahabat, di antara bacaan lafaz yang dicintai dan disukai oleh Nabi SAW. Ucapan dia ringkas tapi hebat makna dia. Ucapan dia ringkas tapi dia punya fadilat dia besar, kelebihan dia utama. Iaitu yang disebut oleh Abu Hurairah. Sahabat Nabi bernama Abdurrahman ibn Sakhrin, kata dia, sabda Nabi SAW bahawa aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iaitu ucapan yang lebih aku kasihi daripada benda-benda yang disinari cahaya matahari. Jadi Nabi gambarkan kan, bagaimana matahari itu dia datang dengan dia membawa kebaikan kepada makhluk yang mendapat kebaikan daripada sinaran dia. Begitulah juga ucapan-ucapan ni juga ucapan-ucapan yang bahagia untuk dilafazkan, ucapan-ucapan yang baik untuk kita lazimi kan? Secara ringkas je lah, secara ringkas. Jadi ini di antara amalan-amalan yang baik. Dan juga disebut dalam hadis lain, ucapan yang ringkas pada lisan kan. Di antaranya dikata kalimatani khafifatani ala lisan wasaqilatan ala mizan wa habibatan ila rahmah. Dua kalimah yang ringan pada bibir, ucapan yang ringan lah kan? Ini yang disebut. Yang kedua, tapi borek, wasaqilatan ala mizan, dan tapi sakil, borek dia atas timbangan neraca Allah Ta'ala,
wa habibatan ila rahmah, dan dia sangat dicintai oleh Allah Taala. Apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ataupun subhanallahil azim wa bihamdih, iaitu ucapan yang disebut, yang kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, ucapan yang baik-baik sahaja, iaitu ucapan membesarkan, memuji Allah Taala, dan juga kita bertasbih dalam keadaan kita bertahmid, dalam keadaan juga kita bertahmid kepada Allah Taala. Ini ucapan-ucapan yang baik. Ataupun yang ketiga, hadis daripada Ummu Hani binti Abu Talib. Ummu Hani ini kakak sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni kakak kepada Sayyidina Ali. Pernah dia pada satu ketika dia berada pada usia warga emas lah kan. Kita kalau sebut orang tua ni sensitif kita tak? Dia ni warga emas. Cuma dia sakit, cuma dia terhalang. Pada satu ketika dia terhalang untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dia ada sunnah lah. Jadi bila kita dengar orang sakit, ada antara sunnah yang diajarkan memenuhi hak sebagai dia sebagai seorang muslim. Apa dia, kita datang untuk menziarahi diri dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni satu hari Nabi lama sangat tak jumpa Ummu Hani, Nabi datang ziarah dia. Ringkasnya tuan-tuan, pada hadis ni dia kata ni di antara keutamaan sahabat. Jadi bila dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak lepaskan peluang untuk dia mengambil manfaat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa dia buat? Dia tanyalah, ya Rasulullah, ada tak amalan yang boleh aku buat di kala aku duduk? Ni zikir yang boleh kita buat, sama ada kita duduk ke, kita berbaring ke, kita boleh zikir. Maka diringkaskan, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang menziarahi saya ataupun menziarahi aku, dan aku pun bertanya, aku telah tua dan lemah, dan ajarilah aku beramal dengan satu amalan yang aku boleh lakukan dalam keadaan aku duduk. Dia kata, boleh tak bagi aku satu amalan, amal ni boleh aku buat masa aku duduk. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertasbihlah kepada Allah 100 kali. Tasbih kepada Allah 100 kali, kerana ia menyamai engkau memerdeka. Ini pahala yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, manfaat fadilat daripada bacaan tersebut, kerana ia menyamai engkau memerdekakan 100 orang daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi tuan-tuan, sebut ucapan subhanallah ni, di antara pahalanya dengan penuh itqan, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kebaikan, kita mengharapkan keredaan Allah Taala, dapat pahala lebih kurang menyamai memerdekakan 100 orang hamba di kalangan umat Nabi Ismail alaihi salam. Okey, yang kedua, pujilah Allah 100 kali pujian dengan ucapan alhamdulillah. Tadi tasbih, ni puji dengan maksud kita sebut alhamdulillah, kita bertahmid. Maka ia menyamai engkau menyediakan 100 ekor kuda yang lengkap untuk pergi berperang. Ni dia punya pahala lebih kurang macam tu lah. Siapkan, kita nak beli seekor kuda pun kita tak ada duit dah. Tuan-tuan bayang, di antara amalan yang mendatangkan faedah yang besar. Ini kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu amal sedikit pahala dia berganda, amal sedikit pahala dia banyak, amal sedikit besar daripada kelebihan yang Allah kurniakan ke atas diri dia. Dan bertakbirlah, takbir, sebut Allahu Akbar, bertakbirlah engkau kepada Allah sebanyak 100 kali, menyamai engkau menyediakan 100 ekor unta yang dihadiahkan untuk dijadikan korban yang diterima. Jadi ibarat kita umpama sediakan 100 ekor unta untuk dikorbankan. Kita nak masuk korban tiap-tiap tahun pun kadang-kadang berkira tak? Tanyalah harga tak? Dah tanya harga pun kadang-kadang itu pun balik mikir belum tentu jadi tak? Ni tuan-tuan, ni di antara amalan-amalan yang hebat. Tapi kalau kita mampu buat korban, buatlah tuan-tuan. Tahun ni buatlah korban nak. Sunnah di tempat sendiri tumpahnya darah. Saya ingat kerajaan pun dah bagi kelepasan untuk melakukan korban. Jadi kita carilah. Kalau kita tak buat dalam negara sekalipun, kita buatlah korban, lakukan korban di tempat-tempat yang lebih memerlukan. Itu tak ada masalah. Dan yang seterusnya bertahlil lah. Tahlil la ilaha illallah. Yang ini disebut afdalul zikr, fa'lam annahu la ilaha illallah. Di antara zikir yang utama adalah kita sebut la ilaha illallah. Banyakkan membaca zikir ni. Dan jika engkau baca 100 kali, maka kata Nabi, ia akan memenuhi di antara langit dan bumi. Pahala antara langit dan bumi.
Dan tidak pun ada seorang yang boleh menyamai kamu, melainkan dia baca lebih banyak daripada orang tu. Contohlah, saya baca 100, ada orang baca 101, ada orang baca 102, ada orang baca 105. Maka dia lah dapat pahala yang lebih baik. Jadi maksudnya gitu. Hadis ni dalam musnad dan di kategorikan sebagai hasan. Jadi hadis ni baiklah, kan, martabat dia baik. Dan yang seterusnya, amalnya di antara kelebihan yang keempat, di antara amalan yang disebut oleh Nabi sebagai penghapus dosa. Kan? Sebab kita dengan zikrullah banyak-banyak ni, Allah boleh mengampunkan kita, kan? Sebagai penghapus dosa. Hadis daripada Abdullah ibnu Amru bin Al-As, daripada sahabat Nabi. Abdullah ibnu Amru ni di antara sahabat yang banyak menulis hadis Nabi SAW dan menghafaz hadis Nabi SAW. Kata dia, tidak ada seorang lelaki yang beriman di atas muka bumi ini, lalu dia berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Tak ada daripada lelaki yang disebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, melainkan Allah ampunkan dia dan segala dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dengan tujuan dia mengharapkan keampunan di sisi Allah Ta'ala. Hadis ni disebut oleh, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Okey, yang kelima pula, di antara kelebihannya, ia adalah tanaman di syurga. Dia tanaman di syurga. Ini disebut oleh Abdullah ibn Mas'ud. Nabi dalam satu peristiwa, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi bila naik dalam peristiwa Mi'raj, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini disebut oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau yang menceritakan tentang hadis ni. Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim pesan beberapa perkara. Pertama, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi kata, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Sampaikan salam aku, iaitu salam Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab di antara salawat yang hebat adalah salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam salat tu lah. Jadi kita jawab salam ni bila? Kita jawab salam tu dalam tahiyat akhir kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Itu bacaan paling ringkas. Jadi kita dalam solat jangan tinggal selawat ni. Sebab Nabi bila pernah ditanya dalam hadis yang lain, ya Rasulullah, kalau kami dengar nama engkau, apa benda yang kami nak sebut? Di antara selawat yang hebat, kata Nabi, adalah engkau mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Jadi kita jawab salam tu. Yang keduanya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, khabarkan kepada mereka, khabarkan kepada kita lah. Mereka tu siapa? Kita, iaitu umat Nabi SAW, iaitu syurga ni mempunyai bumi yang baik. Syurga ni adalah bumi yang elok. Sebab dalam nanti Allah tukar bumi ni nanti menjadi padang mahsyar, dan juga dijadikan syurga neraka di antaranya. Maka khabarkan kepada mereka, iaitu bahawa syurga mempunyai bumi yang baik, airnya bersih, tanah yang luas, tetapi dia kosong. Maka akan tumbuh sesuatu di atasnya itu dengan dengan bacaan-bacaan yang kita baca lah. Bacaan tu apa dia? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia ni boleh saya ibaratkan macam modal lah, kan. Kita ni macam masuk rumah baru lah, kan. Rumah baru ni biasa kosong tak, elektrik tak ada, kan? Air pun tak ada, pilih kena pasang sendiri, lampu pun kena beli, kan? Jadi dengan modal-modal yang kita punyai, kita pun hiaslah rumah kita, masukkan kelengkapan-kelengkapan yang perlu, kan? Begitulah. Siapa ada modal lebih, cantiklah rumah dia. Okey, macam tu juga kita masuk syurga Tuhan. Banyak zikrullah dia, banyak dia tasbih, banyak dia tahmid, banyak dia tahlil, dia menjadi di antara modal kita. Ketika mana kita pulang bertemu Allah dan diizinkan kita masuk syurga, itulah modal. Apa yang kita fikir, apa yang kita nak, apa yang kita berhajat akan ditumbuhkan daripada apa yang kita baca. Ini di antara pedoman daripada hadis ni. Hadis daripada Imam Tirmizi. Okay, yang keenam, di antara kelebihannya juga diberikan panjang umur dalam Islam, banyak bertakbir, banyak bertasbih, bertahlil dan bertahmid. Ini di antara keutamaan dia. Daripada Abdullah bin Shaddad, dia kata pernah
3 orang daripada Bani Uzrah datang menghadap Nabi SAW di peluk Islam. Nabi bertanya siapa yang sanggup menjaga mereka ni. Jadi datang seorang sahabat nama Talhah. Jadi Talhah radhiyallahu anhu lah yang jaga mereka ni. Dan saya ringkas lah Jadi tuan-tuan boleh baca dalam hadis ni. Ringkasnya, tiga-tiga yang masuk Islam ni di akhirnya meninggal dunia. Meninggal lah, mati. Cuma uniknya dalam hadis ni bagi tahu meninggal tu pada tahun yang berbeza, dalam keadaan berbeza. Orang dua yang pertama yang masuk Islam tu dia mati dalam peperangan. Yang pertama mati dalam perang, yang kedua mati dalam perang. Yang ketiga ni pula tuan-tuan, dia mati tapi dalam pertiduran, dalam kehidupan biasa. Matilah tapi bukan mati dalam peperangan. Kata Talhah, aku bermimpi. Aku jumpa mereka ni dalam syurga. Aku melihat orang yang mati di atas tilam di dalam kehidupan biasa tu berada di hadapan sekali, dan melihat orang yang mati syahid di belakang, dan yang kedua tu di belakang dia, yang mati syahid yang pertama tu di belakang mereka. Sedangkan mati syahid ni mati hebat lah. Yang Allah bagi ganjaran pahala yang sangat hebat. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, maka dia seolah-olah dia takjub, dia rasa pelik, dia rasa heran, dia tanya Nabi SAW. Lalu Nabi kata, nak pelik apa tak? Apa yang kau pelikkan? Tak, sebenarnya tak pelik pun. Sebab orang yang dia mati dalam keadaan biasa sekalipun, tapi Allah bagi dia nikmat. Nikmat yang pertama sekali, nikmat panjang umur. Sebab kita ni kan kadang Allah bagi nikmat panjang umur, jangan sedih dah. Dia kata tua dah. Kan? Sebenarnya nikmat panjang umur ni di antara ruang. Sebab ni umur yang diberkahi, umur yang diberkati Allah Ta'ala. Kata Ibnu Abbas, di antara 7 tanda bahagia, Allah bagi dia nikmat umur, dan umur tu diberkati Allah Ta'ala. Tu tanda bahagia. Jadi diisi dengan amal soleh, diisi dengan kebaikan. Dia di antara. Dan pada masa yang sama juga, bukan sekadar nikmat umur tu, tapi boleh dipenuhi dengan amal. Dan juga ruang tu dimanfaatkan untuk dia banyak tasbih, banyak zikir, banyak tahmid, banyak tahlil, banyak mengingati Allah Ta'ala. Dan yang seterusnya, kata Nabi SAW, Allah bagi dia nikmat yang kedua, nikmat pertemuan dengan Ramadan. Jadi kita doa mudah-mudahan kita ada kesempatan pada tahun yang akan datang, insya-Allah. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh, di antara kelebihan Allah memilih 4 kalimah ini untuk hamba-Nya, iaitu daripada Abu Hurairah, dan juga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia, Allah memilih 4 ucapan ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sesiapa yang mengucapkannya, ditulis bagi siapa yang ucapkan alhamdulillah, ditulis bagi dia 20 kebajikan. Dan siapa yang mengucapkan dan dihapuskan 20 kejahatan yang lain. Siapa yang mengucapkan Allahu Akbar, ucap Allahu Akbar, pahalanya sama. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, pahalanya sama. Dan siapa yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dari dirinya sendiri secara sukarela, dituliskan baginya 30 kebajikan dan dihapuskan 30 kesalahan. Jadi maksudnya, di samping Allah tambah kebaikan, Allah hilangkan kejahatan, segala perkara yang tak elok ke atas diri dia. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, di antara kelebihan menjadi perisai, junnah. Junnah ni perisai. Junnah tu perisai. Daripada Abu Hurairah, sabda Nabi SAW, ambillah perisai kamu. Kami bertanya, wahai Rasul SAW, adakah perisai, adakah musuh datang? Bila sahabat tanya, tak nak ambil perisai buat apa, musuh datang kau? Nabi kata tak. Tidak, tetapi perisai kamu daripada api neraka. Di antara ucapan-ucapan, zikir-zikir yang boleh menghalang sebagai perisai kita daripada menjadi bahan bakar api neraka, iaitu disebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ni yang disebut baqiyatus salihat, iaitu amalan soleh yang kekal. Amalan kita baca lazimi ni dia kekal. Sebenarnya kita lazimi tuan-tuan 33 kali tiap-tiap kali lepas kita sembahyang, paling kurang dalam solat fardu. Sebenarnya kalau kita campur semua sekali, paling kurang sehari kita boleh baca lebih daripada 150 kali. Tuan-tuan bayang, kita baca subuh 33, zuhur 33, asar 33, maghrib 33, sampailah kita di waktu isyak 33, kita campur, insya-Allah lebih daripada 150 kali paling kurang. Ni atas kita masing-masing lah. Tu tak campur lagi tu kalau kita sambil-sambil memasak, sambil-sambil siram bunga,
sambil-sambil kita memandu, sambil-sambil hantar cucu pergi sekolah, sambil-sambil kita dalam rutin harian kita lah, kita zikir secara diam-diam, zikir dengan hati ataupun kita tambah dengan lisan dan lain-lain, maka keutamaannya lebih banyak. Okay, yang kesembilan, di antara kelebihannya menunggu dan mengingati Allah, tuan yang mengucapkan mereka. Daripada Nu'man, kata Nu'man, sabda Nabi SAW, sesungguhnya apa yang kamu sebut daripada kebesaran Allah Ta'ala, iaitu tasbih, tahlil dan juga tahmid, berkeliaran di keliling arash, suara mereka seperti lebah menunggu dan mengingati Tuhan yang mengucapkan mereka. Apakah kamu tidak suka bahawa ada bagi kamu, sentiasa bagi kamu, mereka yang sentiasa mengingati kamu. Jadi ini pun satu ingatan yang Allah tunjukkan kepada kita tentang bacaan-bacaan yang kita lazimi. Dan yang ke-10 yang disebut dalam kelebihan bacaan ni, di antara kelebihannya sangat berat di neraca timbangan Allah Ta'ala. Ini saya dah baca hadis tadi, wasaqilatan ala mizan, iaitu yang disebut daripada Abu Salmah radhiyallahu anhu, iaitu yang dinyatakan di antara bacaan-bacaan yang memberatkan. Bacaan tu ringkas ringkas, tapi memberatkan neraca timbangan Allah Ta'ala. Dan kematian anak soleh yang dikasihi oleh seorang Muslim, maka dia mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala. Baginda mengisyaratkan dengan tangannya 5 perkara, sangat beratlah timbangan di atas neraca. Jadi Nabi isyaratkan apa bacaan itu? Bacaannya 5 kalimah. Bacaan itu 5 kalimah, iaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Ni di antara 5 bacaan. Ni kalau dia mati, Allah kasih ke atas diri dia. Dan yang lainnya disebut di antara kelebihannya, setiap kalimah yang diucapkan adalah sedekah. Sebab ada sahabat datang jumpa Nabi. Ni kita, kalau kita baca dalam matan Arba'in, ada sahabat datang jumpa Nabi, dia tanya, kami miskin ya Rasulullah, kami nak kami orang kaya semayang, kami semayang, orang kaya puasa, kami puasa, orang kaya sedekah, kami tak boleh. Jadi ringkas Nabi SAW kata apa? Boleh, kata Nabi SAW, dalam keadaan engkau memperbanyakkan, kau baca apa? Tasbih, tahmid, tahlil dan juga engkau bertakbir, maka itu pun di antara sedekah, ucapan-ucapan yang baik. Jadi tuan-tuan saya kasih sekalian, itu dalam hadis tu lah, termasuk Nabi kata makan yang halal, tinggalkan yang haram, ajak orang buat kebaikan, tinggalkan kemungkaran. Itu di antara, dan pulanglah kepada isteri engkau sebab di sana pun ada sedekah. Ini di antara amalan. Yang ke-12, tuan-tuan puan-puan yang saya kasih sekalian, di antara kelebihannya, Nabi menjadikan kalimah-kalimah ini ganti membaca Al-Quran. Sebab ada dalam sembahyang tompek yang afdal baca Quran dan tompek yang afdal kita zikir. Kita Fatihah rukun lah, tapi bila kita sampai rukuk, kita sampai sujud, kita sampai kita duduk antara dua sujud, kita i'tidal, semua yang afdal adalah bacaan zikir. Tapi ada orang bila dia sembahyang, dia pelosu tak, dia pemalih, dia tak baca. Sebab Nabi kata ada orang yang bila dia sembahyang, dia mencuri. Mencuri ni ialah mencuri, kalau dalam sembahyang biasa orang curi dompet, curi apa? Curi sejadah, curi selipar. Tapi yang dikatakan curi ni adalah curi apa? Curi dia tidak rukuk, tidak sujud, tidak iktidal, tidak duduk antara sujud dengan sempurna. Sebab apa tak sempurna? Meninggalkan bacaan-bacaan zikrullah yang hebat ni. Jadi kita zikirlah, baca duduk. Masa kita rukuk sekejap 3 kali kan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, 3 kali. Di hujung tu doa lah sikit. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan aku. Di antara tompek yang sunnah juga kita banyakkan minta ampun. Ini tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ni zikir yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi barang siapa yang banyak baca ni, insya-Allah kebaikan atas diri dia. Siapa banyak baca, dia keutamaan atas dia. Siapa yang banyak melazimi dia, maka kebaikan yang luweh di sisi Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada dirinya sendiri. Dan termasuklah juga amalan-amalan zikrullah ni, kita bermuhasabah. Kita di samping kita bangun malam, kita merenungi dosa-dosa kita kepada Allah Ta'ala. Dan juga di antara cara kita ingat Allah Ta'ala dalam keadaan kita banyak ziarah kubur tak? Nabi sebenarnya hukum asal ziarah kubur ni dihalang, tapi dengan tujuan tu hukum asal. Tapi lepas tu bila Islam datang, Islam tunjukkan cara, maka diizinkan. Jadi kita ziarah kubur, bila kita ziarah kubur ni, antara amalannya kita bagi salam, kita bacakan doa, dan juga dengan tujuan untuk kita mengingati mati. Bahawa tuan-tuan,
hari ni peluang, esok belum pasti, belum ada jaminan di sisi Allah Ta'ala. Jadi ambillah zikir-zikir yang maksur. Sekadarnya saya ringkaskan hari ini. Kalau kita tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Ini paling asas, iaitu zikir 4 kalimah. Tapi kalau ada orang dia dah memang lazim dah, memang dah selalu baca, memang dah dia hari-hari dia baca kalimah-kalimah yang mulia ni, maka tambahlah sikit. Banyakkan baca maksurat, tambah maksurat kan, pagi petang. Kalau tak dapat baca maksurat kubra, dia baca maksurat sughra. Maksurat baca sekali pun tidak mengapa. Jadi kita upgrade lah amalan-amalan kita. Sebab amal ni kena dirancang, amal ni perlu kita perhatikan, dan mudah-mudahan adalah pertambahan amal dan kebaikan yang kita usahakan pada kehidupan seharian kita. Jadi tuan-tuan, sebagai konklusinya, tamatlah kuliah kita pada siri yang ketiga ni, iaitu hadis yang kita bincangkan 7 golongan yang mendapat naungan di sisi Allah Ta'ala. Dan juga pada bahagian yang terakhir ni, saya kongsikan sedikit tentang bacaan-bacaan zikir-zikir yang utama di sisi Nabi dan juga sangat dicintai Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa isairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.